Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan hidayahnya, dengan taufik hidayahnya, kita masih lagi diberi peluang untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahawa Allah masih lagi bagi peluang kepada kita untuk kita bertaubat kalau kita ada buat dosa ke, kan. Macam umpamanya penternak, dia contoh saya bagi perumpamaan seorang penternak. Dia menternak itik dia. Pada paginya dia lepaskan itik dia cari makan, dan pada waktu petang kita suruh dia balik ke kandang dia. Sebab apa? Sebab kita sayang lagi kepada itik-itik dia itulah. Begitu juga dengan kita. Allah masih lagi bagi kita ni, hati kita mungkin terikat lagi dengan masjid. Syukur kerana masih kita tengok kat luar sana masih ramai lagi yang solat yang tak ke mana, kan. Dengan macam-macam lagi masalahnya, dan bersyukur kita kepada Allah SWT. Jadi pertama dan selamanya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada saudara Muhammad Farouk kerana memberikan saya peluang untuk menyampaikan sekadar perkongsian untuk sama-sama kita ambil manfaat. InsyaAllah pada minggu ini saya ingin berkongsi tentang satu tajuk, iaitu kelebihan bersama. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Jadi ayat ini menunjukkan betapa pentingnya kita untuk keutamaan untuk kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam satu hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha 10. Barang siapa yang berselawat ke atas aku sekali, nescaya Allah akan berselawat ke atasnya sebanyak 10 kali. Kita seringkali mendengar perkataan selawat dan mendengar selawat, kan. Tapi pada hakikatnya apakah kita tahu maksud selawat itu? Jadi selawat itu adalah jamak dari perkataan salat yang bererti doa atau seruan kepada Allah SWT. Dari segi istilah pula ialah kita mendoakan atau memohon berkat kepada Allah SWT, dan mohon Allah agar melimpahkan rahmatnya untuk Nabi dengan ucapan, kenyataan dan pengharapan. Sedangkan Nabi tak perlu pun, kalau kita tak selawat pun tak ada apa-apa, tak terjejas pun Nabi. Tapi ini menunjukkan rasa kita cinta pada Nabi SAW. Selawat juga maksud kita membesarkan, mengagungkan, menambah kehormatan dan kepujian kepada Nabi SAW. Dan juga menunjukkan kita mendokong perjuangan yang telah dibawa oleh Nabi SAW, dan menunjukkan rasa syukur kita dengan munculnya Nabi SAW sebagai utusan terakhir, dan juga menjadi rahmat bagi seluruh alam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang bermaksud tidaklah kami mengutuskan kamu Muhammad SAW
melainkan sebagai rahmat pada seluruh alam. Jadi selawat ini mempunyai banyak kelebihan pada kita, dan di antaranya ialah Allah melimpahkan rahmatnya ke atas kita, atas orang yang berselawat. Selain itu Allah juga menghapus dosa kita dan menutup aib-aib kita. Dan selawat juga dapat menghilangkan kesusahan, berluaskan rezeki. Jadi bagi orang yang mungkin rasa macam sempit rezekinya, bolehlah mengamalkan selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah Allah memberikan keluasan rezeki kepada mereka, dan juga melapangkan dada dan mententeramkan jiwa. Kan kita biasa kan, bila kita ada exam ke kan, cikgu selalu pesan banyakkan selawat. Ya, memang insyaAllah dengan selawat itu kita akan dapat keterangan. Allah akan beri kita keterangan, dan juga dapat menghidupkan hati kita kan. Kita mungkin banyak melakukan dosa kan, jadi hati kita mungkin jadi keras. Jadi kita boleh amalkan selawat untuk hidupkan hati kita balik, insyaAllah. Dan juga dengan selawat juga kita mendapat doa daripada malaikat, dan mendapat pujian makhluk di bumi dan juga di langit. Selain itu, selawat juga dapat memberikan syafaat khusus daripada Nabi Muhammad SAW pada hari akhirat. Dan insyaAllah orang yang banyak berselawat ini di akhirat nanti dia akan dekat dengan Nabi, insyaAllah. Jadi selain itu kita juga selawat ni menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Selain daripada selawat juga, kita untuk menunjukkan rasa cinta, kita boleh mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Antara di sini saya ingin berkongsi tentang 7 sunnah harian yang Nabi selalu buat. Pertama ialah tahajud, dan kedua membaca Al-Quran, ketiga solat berjemaah di masjid, keempat melakukan solat duha, dan seterusnya sentiasa memberi sedekah, dan sentiasa dalam keadaan berwudu, dan sentiasa beristighfar. Jadi mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan lah untuk mengamalkan 7 perkara ini, insyaAllah. Jadi hukum selawat ni adalah wajib ketika kita menunaikan solat, iaitu ketika tasyahud, tahiyat akhir, dan juga bila kita dengar nama Nabi disebut, dan atau kita menulis nama Nabi SAW. Jadi kita perlu berselawat. Dan juga pada hari Jumaat kita disunatkan untuk memperbanyakkan selawat atas Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah kita dapat syafaat daripada Nabi pada hari akhirat kelak, insyaAllah. Jadi apabila kita berselawat, kita perlu ada rasa macam, kita perlu feel, kita perlu ada rasa hormat, rasa cinta kepada Nabi itu. Kerana antara 3 perkara yang timbangannya tidak melebihi selembar bulu sayap. Pertama adalah solat yang tidak disertai tunduk dengan rasa tunduk dan khusyuk. Kedua adalah zikir yang tidak sedar. Dan ketiga adalah selawat yang tidak disertai dengan niat dan rasa hormat. Jadi kita minta jauhlah daripada 3 perkara ini, insyaAllah kita mendapat rahmat daripada Allah SWT. Sabda Nabi yang bermaksud, doa seseorang itu terawang-awangan dan tidak diangkat ke langit selagi orang itu tidak selawat ke atasku. Jadi ini antara adab ketika kita berdoa, iaitu kita perlu berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita teruskan dengan doa kita. Jadi selawat, antara selawat yang paling afdal ialah ketika kita tahiyat
tahiyat akhir dalam solat. Itu antara selawat yang paling afdal. Dan menurut pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, selawat yang paling afdal, yang paling terbaik adalah selawat yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat. Dan banyak lafaz selawat ini, dan sahabat-sahabat boleh cek sendiri, insya-Allah jumpa. Jadi sebelum kita mengakhirkan puasa ini, marilah saya mengajak sahabat-sahabat untuk selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi sekian saja daripada saya, dan mohon kalau ada tersalah silap, kekurangan itu mohon tegur, insya-Allah mungkin akan diperbaiki pada masa akan datang, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.